Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Zubair dan rakan-rakan sekalian, saya Aiman Hakim bin Jalumin mewakili grup keempat akan membentangkan kertas kerja kami, iaitu lawatan sambil belajar ke Pulau Langkawi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan keempat, iaitu saya Aiman Hakim bin Jalumin, Ahmad Nur Faris bin Ahmad Fuad, Muhammad Aidil Zafran bin Muhammad Asri, Ahmad Hanif bin Zulkifli, Muhammad Afif Fahmi bin Melan, dan Ahmad Nidal Hilmi bin Nasir. Pertama sekali, bagi pendahuluan, pelajar Bahasa Melayu Kerjaya LM2023 akan mengadakan lawatan sambil belajar ke Pulau Langkawi, Kedah pada 11 Februari hingga 14 Februari 2021. Tujuan lawatan ini adalah untuk memberi pendekatan tentang tapak warisan dan sejarah yang terdapat di Pulau Langkawi. Seterusnya, terdapat 3 objektif bagi lawatan ini, iaitu untuk menyemai sikap kasih terhadap sejarah negara dan semangat cintakan negara. Seterusnya, untuk memperluaskan pengetahuan para pelajar tentang persekitaran dan pembangunan negara dan menambahkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada terhadap kebudayaan yang berbeza dalam sesebuah negara majmuk. Seterusnya, bagi perincian program, hari atau tarikh bagi program ini jatuh pada 11 Februari 2021, iaitu pada hari Khamis, sehingga 14 Februari 2021, iaitu hari Ahad. Dan lokasi atau destinasi bagi lawatan ini ialah di Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman. Bagi sasaran peserta, kami mencadangkan agar program ini disertai oleh 35 orang pelajar dan 2 orang penasihat yang akan membawa jumlah keseluruhan iaitu 37 peserta. Bagi impak program pula, program ini dibuat berdasarkan misi dan visi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Matlamat Pembangunan Lestari, Maqasid Syariah dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bagi misi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ataupun UIAM, misi UIAM terdiri daripada integrasi, islamisasi, pengantarabangsaan dan kecemerlangan secara menyeluruh. Ia bertujuan untuk menghasilkan kualiti intelektual, profesional dan cendekiawan yang lebih baik dengan mengintegrasikan kualiti iman, pengetahuan dan akhlak yang baik. Ia juga bertujuan untuk memupuk islamisasi di dalam etika akademik Muslim dan aspek pengetahuan manusia tertentu dengan tujuan menjadikannya lebih berguna dan lebih relevan dengan umat Islam, meningkatkan pemahaman antara budaya di kalangan pelajar dan meningkatkan penglibatan UIAM sebagai jenama global Islam untuk kecemerlangan pendidikan di seluruh dunia dan membangunkan persekitaran yang memupuk rasa tanggungjawab sosial dan komitmen yang mendalam dalam kalangan pelajar. Bagi visi UIAM pula, UIAM bercita-cita untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf antarabangsa yang terkemuka dan bertujuan untuk mengembalikan peranan dinamik dan progresif umat Islam dalam semua cabang ilmu dan wacana intelektual. Berdasarkan visi UIAM, program ini dilihat dapat mencapai kecemerlangan yang menyeluruh kerana merangkumi pelbagai aspek manusia. Seterusnya, Maqasid Syariah. Maqasid Syariah merangkumi kelebihan dan kesejahteraan melalui undang-undang Islam, sejajar dengan ajaran Rasulullah SAW agar ummah menyebarkan pengetahuan kepada yang lain. Program ini membolehkan para pelajar memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan membantu menaikkan semangat untuk menyebarkan dakwah. Matlamat Pembangunan Lestari adalah sebuah pembangunan yang merangkumi 17 matlamat yang melibatkan pelbagai bidang. Program ini bertujuan untuk merencana kemampuan generasi masa depan. Matlamat Pembangunan Lestari ataupun
MPL yang keempat, iaitu pendidikan berkualiti. Matlamat ini bertujuan untuk menjamin pendidikan menyeluruh dan ekuiti serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada semua. MPL ke-16 iaitu keamanan, keadilan dan pertubuhan kukuh, mempromosikan masyarakat aman dan menyeluruh demi pembangunan mampan, memberikan capaian keadilan kepada semua dan membina institusi yang berkesan, dipercayai dan menyeluruh pada semua tahap. Dan akhir sekali iaitu falsafah pendidikan negara. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, atur cara program. Pada 11 Februari 2021, peserta akan bermula berkumpul di Kafe Mahala Zaid Haritha UIAM Pago. Seterusnya, bas bertolak ke KLIA dan akan tiba di KLIA pada 1 petang. Seterusnya, pelepasan penerbangan ke lapangan terbang antarabangsa Langkawi Kedah dan ketibaan di lapangan terbang antarabangsa Langkawi Kedah pada 4.15 petang. Seterusnya, peserta akan menaiki bas ke Langkawi Anjung Villa dan akan daftar masuk tempat penginapan pada pukul 6 petang. Dan seterusnya, pada 8 malam, peserta akan bergerak ke tapak lawatan yang pertama iaitu Pekan Kuah dan Dataran Lang. Selepas itu, pada pukul 11 malam, peserta akan pulang ke tempat penginapan. Pada hari seterusnya, 12 Februari 2021, peserta akan bermula untuk urus diri dan sarapan pada 9 pagi. Seterusnya, mereka akan gerak ke tapak lawatan kedua iaitu Kota Mahsuri pada 11 pagi dan akan makan tengah hari dan solat pada 1 petang dan seterusnya akan gerak ke tapak lawatan ketiga iaitu Taman Agroteknologi Mardi dan akan rehat dan solat pada pukul 4.30 petang. Selepas itu, mereka akan gerak ke tapak lawatan yang keempat iaitu Kompleks Kraft Langkawi dan akan makan dan bersurai pada 7 petang. Seterusnya, pada 13 Februari 2021, pada pukul 8 pagi, para peserta akan bersarapan. Seterusnya, mereka akan bergerak ke tapak lawatan kelima iaitu Laman Padi. Dan seterusnya, akan teruskan perjalanan ke tapak lawatan yang keenam iaitu Nusantara Gamat. Pada 1 petang, mereka akan solat dan makan. Dan seterusnya, pada pukul 2 petang, mereka akan bertolak ke tapak lawatan ke-7 iaitu Kilim Geoforest Park. Dan seterusnya, pada pukul 4 petang, mereka akan gerak ke tapak lawatan yang ke-8 iaitu Tasik Dayang Bunting. Dan seterusnya, pada pukul 6 petang, mereka akan gerak ke tapak lawatan ke-9 iaitu Taman Legenda dan Taman Buaya Langkawi. Pada pukul 7 petang pula, mereka akan makan malam dan solat dan terus bertolak ke tapak lawatan ke-10 iaitu Pasar Malam Langkawi pada pukul 8 malam. Dan pada pukul 11 malam, para peserta bersurai. Seterusnya, pada hari terakhir iaitu 14 Februari 2021, pada pukul 8 pagi, para peserta diberi kebebasan untuk melakukan apa-apa sahaja. Seterusnya, pada pukul 10 pagi, para peserta daftar keluar daripada Langkawi Anjung Villa. Pada pukul 10.30 pagi, mereka akan teruskan perjalanan ke tapak lawatan ke-11 iaitu Kereta Kabel Langkawi. Pada pukul 1.30, mereka akan makan dan solat dan teruskan perjalanan ke tapak lawatan ke-12 iaitu Pantai Cenang. Selepas itu, pada pukul 4 petang,
para peserta akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Langkawi dan mula berlepas ke KLIA dan akan tiba di KLIA pada pukul 6.40 petang. Seterusnya, pada pukul 7 petang, mereka akan bertolak ke Mahala Zaid bin Haritha UIAM Pagoh menaiki bas dan akan tiba di Mahala pada pukul 11 malam. Seterusnya, saya akan memberi cadangan aktiviti bagi program ini. Setelah tiba di lapangan terbang antarabangsa Langkawi, peserta akan mendaftar masuk Langkawi Anjung Villa yang terletak di Bandar Langkawi. Peserta akan menginap di villa ini selama 4 hari 3 malam. Setiap pergerakan sepanjangan berada di Pulau Langkawi akan menggunakan bas yang akan disewa. Pada hari kedua dan ketiga, peserta akan dibawa melawat kawasan-kawasan budaya dan warisan sekitar Pulau Langkawi. Makanan seperti sarapan, makanan tengah hari dan makan malam disediakan oleh pihak penganjur. Peserta juga diberi masa terluang sendiri untuk meneroka dan mempelajari tempat-tempat yang terdapat di Pulau Langkawi. Pada hari terakhir, peserta akan mendaftar keluar hotel pada 10 pagi sebelum makan tengah hari. Pelepasan penerbangan ke KLIA yang akan dinaiki peserta akan berlepas pada jam 4.30 petang. Peserta dijangka tiba di Mahala Zaid Haritha seawal jam 11 malam. Seterusnya, bagi anggaran perbelanjaan. Pertama, iuran akan dikutip daripada pelajar dengan bernilai RM200, iaitu sejumlah RM7,000 daripada 37 orang pelajar. Seterusnya, sumbangan akan diminta daripada Dr. Muhammad Zubair bin Ismail sebanyak RM500. Seterusnya, ketiga, tajaan juga akan diminta daripada FK Travel and Tours Langkawi Sdn Bhd sebanyak RM1,500 dan Saleha Catering by Beach Langkawi Sdn Bhd sebanyak RM1,500. Seterusnya, dana juga akan diambil dari College Activities Trust ataupun CAT sebanyak RM2,000 dan semua itu jumlahnya ialah RM12,500, iaitu anggaran perbelanjaan bagi program ini. Seterusnya iaitu senarai nama ahli jawatan kuasa. Pertama sekali, kita mulakan dengan penasihat iaitu Dr. Zubair bin Ismail merupakan pensyarah Bahasa Melayu Kerjaya UIAM Pagoh. Seterusnya, pengurus bagi program ini ialah saya sendiri iaitu Aiman Hakim bin Jalumin, nombor matrik 1911749. Setiausaha bagi program ini ialah Ahmad Nur Faris bin Ahmad Fuad, nombor matrik 1911355. Bendahari bagi program ini ialah Ahmad Hanif bin Zulkifli 1910305. Penyelaras bagi program ini ialah Muhammad Afif Fahmi bin Melan, nombor matrik 1919811. Perhubungan awam akan diurus oleh Ahmad Nidal Hilmi bin Nasir, nombor matrik 1914331. Makanan dan minuman akan diuruskan oleh Muhammad Aidil Zafran bin Muhammad Asri, nombor matrik 1913511. Dan keselamatan akan dijaga oleh Muhammad Ilyas bin Badarul Ihsan, nombor matrik 1915707. Akhir sekali, sebagai penutup, diharapkan agar lawatan sambil belajar ini dapat mencapai objektif yang diingini dan berjaya memperluaskan pengetahuan dan pengalaman peserta terhadap kebudayaan yang berbeza dalam sesebuah negara majmuk serta dapat mengeratkan lagi hubungan antara pelajar dan juga pensyarah kuliah bahasa dan pengurusan. Sekian sahaja. Terima kasih.